Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung tajuk genetik ini dengan mekanisme pewarisan. Okey, pewarisan adalah merupakan kajian tentang sifat-sifat yang diwarisi. Okey, kajian tentang sifat-sifat yang diwarisi oleh seseorang. Okey, seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini, manusia ada 46 kromosom. Yang mana 23 diperolehi daripada ayah, 23 lagi diperolehi daripada ibu. Jadi, campur kedua-duanya menjadi 46. Okey, gen ini ada dua. Okey, gen dominan dengan gen resesif. Okey, gen dominan ini ialah gen yang kuat. Okey. Kuat tu apa dia yang kuat tu? Bukannya kuat dia makan banyak. Tapi kuat ini menunjukkan bahawa dia boleh menonjolkan sifatnya. Okey, contoh tinggi. Okey, jadi kalau gen dominan berada bersama dengan gen resesif, gen dominan akan menunjukkan sifatnya sebab dia lebih kuat. Itu maksud dominan. Manakala resesif, dia adalah gen lemah. Okey, jadi sifatnya menonjol jika tiada gen dominan bersamanya. Kalau dia berada bersama dengan gen dominan, sifatnya akan tenggelam. Sebab gen dominan lebih kuat dan dia menunjukkan sifatnya. Jadi gen resesif ini dia akan menunjukkan sifatnya jika dia bersama dengan sesama dia sendiri, iaitu gen resesif bersama dengan gen resesif. Maka dia akan menonjol sifat dia. Contoh sifat resesif ni rendah. Okey, sebab setiap gen mesti berpasangan. Okey, jadi gen yang dominan bila berpasangan dengan resesif, dominan akan menunjukkan sifat dia. Kalau resesif berpasangan dengan gen sama dia, resesif, maka barulah sifat resesif ini ditonjolkan. Okey, boleh faham? Okey, jadi selepas ini kita terus kepada mekanisme pewarisan. Okey, mekanisme pewarisan. Macam mana kacukan? Okey, kacukan yang kita akan belajar lepas ni. Okey. Okey, kacukan yang kita akan lihat ialah kacukan monohibrid yang diperkenalkan oleh Gregor Mendel. Okey. Yang mana masa tu Gregor Mendel, nama orang, dia membuat eksperimen untuk mengkaji satu ciri pada satu masa, seperti ketinggian pokok. Okey, jadi jangan pening-pening, awak terus ingat hot ni je. Hot ni cikgu nak suruh ingat hari ni. Cara kacukan nak dibuat. Sebab ini biasanya masuk periksa pun hot gini lah cara masuk periksa. Okey, contoh kacukan monohibrid pokok kacang pi. Okey, yang pertama, pokok kacang pi tinggi dikacuk dengan pokok kacang pi tinggi, sama-sama tinggi, sama-sama dominan. Okey, jadi gen yang pokok kacang tinggi ni ialah T besar, T kecil. Okey, T besar, T kecil. Hak besar ni dominan. Hak kecil ni resesif. Yang mana T huruf besar ni mewakili tinggi. Okey, mewakili tinggi. Manakala T kecil mewakili rendah. Jadi bila T besar berada bersama T kecil, sifat mana yang akan ditonjol? Okey, mestilah sifat T besar. Sebab dia dominan. Tadi yang kita belajar tadi. Jadi sebab itulah ini kita panggil pokok
tinggi. Pokok kacang P yang tinggi. Sebab rendah tidak boleh ditonjol kerana berada bersama dengan gen dominan. Begitu juga dengan pokok ni. Kenapa dia tinggi? Kerana gen dominan berada bersama gen resesif yang kecil ni, maka sifat dominan akan ditonjolkan. Okey. Jadi sebab tu kita panggil pokok tinggi, pokok tinggi. Okey. Jadi cara kacukan yang dilakukan oleh Mendel ini, okay, yang pertama daripada dua gen ini, T besar dengan T kecil, pertama sekali kita kena pisahkan dia. Pisahkan. Okay, jadi kita pisahkan sebab ada dua, jadi ada kena dua bulat. T besar, satu lagi T kecil. Ini pun sama, kita pisahkan T besar dengan T kecil. Ni faham tak setakat ni? Okey, T besar, kenapa T besar T kecil? Sebab ada dua di sini, kita pecahkan dia. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, jadi kita sudah ada 4 gen yang kita nak kacukkan. Okey, daripada 4 ini macam mana kita nak kacuk dia? Okey, yang pertama, T besar ini kita kena, okey, kita sebelum tu kita pisahkan dia ni. Dia berada macam ni. Sebelah kiri adalah kacang tinggi yang ini, sebelah kanan ni kacang P tinggi yang lain. Jadi kita kena kacukkan T besar ni ke T besar kacang sebelah. Okey. T besar dengan T besar. Sebab tu dia keluar T besar, T besar. Okey. Yang ini satu ke sini. Okey. Yang kedua, sekali lagi, T besar ni dikacuk pula dengan satu lagi yang kacang sebelah tu. Ada satu lagi gen dia. Okey. T besar kepada T kecil. Sebab tu jadi T besar, T kecil. Okey. Seterusnya, yang satu lagi gen, satu lagi yang kacang sebelah sini ni, T kecil, kita darab pula dengan yang ini. Okey, menjadi T besar, T kecil. Jadi kita kena letak yang besar di depan. Okey, yang kedua, T ini dengan T kecil sama T kecil. Sebab tu jadi T kecil, T kecil. Jadi hasil dia, bila kedua-dua dominan, dia akan menunjukkan sifat yang dominan, tinggi. Okey, satu. Ini dominan berada dengan resesif, mesti dia menunjukkan sifat yang dominan, tinggi. Ini pun sama, akan menunjukkan tinggi. Yang ini sama-sama resesif. Ini cikgu bagi tahu tadi. Bila resesif berada bersama dia, maka barulah dia menunjukkan sifat dia, iaitu kerdil. Rendah cikgu kata tadi tak salah, kerdil. Kerdil. Okey. Jadi yang ini cikgu nak tekankan hari ini. Boleh tak awak ingat macam mana nak kacuk ni? Okey, kita tunjuk sebelah. Okey. Jadi kita cuba jawab soalan nombor 1. Okey, rajah di bawah menunjukkan kacukan bagi dua trik kacang P, iaitu tinggi darab dengan tinggi, P darab dengan Q. Okey, jadi P ni bila dipecahkan jadi T besar, T kecil. Jadi apa P? Apa sebenarnya gen P? Okay, gen P yang ni lah. Ambil naik ke atas semula, iaitu T besar, T kecil. Okey. Manakala gen Q, okey, yang ni mesti yang ni naik. Jadi T besar, T kecil. Yang Q, T besar, sebab naik ke atas, T kecil. Okey. Jadi apakah genetik P dan Q dalam rajah di atas? Mudah lah, kita dapat dah jawapan dia. Jadi P, T besar, T kecil. Kita cari T besar, T kecil. Yang ni, ini. Q, T besar, T kecil. Ini salah. Jadi C jawapan dia. Okey, macam mana? Boleh faham ke tak?
Mudah tak? Okay.